M dengan B. So macam mana nak cari expected time? So gunakan formula tadi, A campur 4M campur B bahagi dengan 6. So kita akan dapat nilai yang 2, 3, 2, 4 tu sama balik dengan yang kita buat pada awal tadi. Ingat tak? Yang dekat kita ada activity, lepas tu ada immediate predecessor, lepas tu kita ada time kan? Itulah dia, time yang kita ambil tu berdasarkan pada kiraan yang ni. Boleh Okey. Kemudian kita nak tahu possibility untuk kita siapkan benda tu. So ditambah lagi satu kolom ke-6 iaitu variance. Variance sama dengan B tolak A bahagi 6 kuasa 2. Okey, so masukkan nilai B, masukkan nilai A, dapat nombor tu bahagi dengan 6, lepas tu kita jumlah nilai itu kita bagi dengan kuasa 2, kita buat kuasa 2. So dia dapatlah A sampai H tu. Cuma kat sini tak nampak siapa yang critical parts. Jadi dalam kes ni kita kena check dululah siapa critical part. Jadi dalam kes ni critical parts kita ialah tak apa. Slide lagi satu nanti ditunjukkan critical parts kita. Okay, ni formula lagi. Okey, ini untuk mengira variance tadi, variance ni. Variance, okey saya kena tulis lah. Dia tak faham sekejap. Okey. Tengok dekat yang satu lagi tu Okey, kita nak kira possibility ni kena pakai formula Z Z sama dengan Judith tolak dengan bahagi dengan sigma P. Bahagi dengan sigma P. Okey, persoalan dia ialah apakah nilai sigma P ni? Okey, cara nak kira sigma P. Okey, kita punya soalan lah apa dia sigma P Okey, nak dapatkan sigma P tu kena tengok balik jadual kita tu. Okey, ini yang tadi yang dibagi dalam awak punya nota dalam slide. Yang kita ada aktiviti A, B, C, D, E, F. Okay, ini dibagi kan 1, 2, 3. Okey. Yang ni ialah A, yang ni M, yang ni B. Okey, kita kena kira lah nilai T ni. T
T sama dengan A campur 4M campur B bahagi dengan 6. So kita dapat yang ni 2, yang ni 3, 2. Okay, so kita kena kira variance. Ni lah nak pergi ke sigma P tu So variance sama dengan B tolak A per 6 kuasa 2. Okay. Bila kita kira ni, ambil B tolak A bahagi dengan 6 kuasa 2, kita dapat jawapan dia 0.11 dan seterusnya. Okay. Kita tahu bahawa kita punya critical parts kita ialah apa tadi? A, C, E, G, H tadi. Cek balik. A, C, E, G, H. A, C, E, G, H. Nilai-nilai inilah yang kita nak cek variance dia. Okay, variance dia A tu ialah 0.11, yang ini 0.11, E 1, E1, G 1.78 dan H ialah 0.11. Itu variance. Okay, jadi sigma P kuasa 2 sama dengan ambil nilai variance ni yang untuk critical parts 0.11 campur 0.11 campur 1 campur 1.78 campur 0.11 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Sama dengan jumlah dia ialah 3.11. Okey, ni variance ni sebenarnya ialah sigma P kuasa 2. So dapat 3.11. Okey. So kalau nak sigma P, kita kena puncakan 3.11. So kita akan dapat sigma P ialah 1.76 weeks. Okey. Simpan dulu yang sigma P, kita masukkan dalam formula. Okey. Formula kita tadi yang ni Z ni, Z sama dengan due date tolak dengan expected date of completion bahagi sigma P. Okey, ni kita dah settle, sekarang nak masuk dalam formula. Okey, formula dia ialah Z sama dengan, dibagikan due date dia ialah berapa? Mana soalan ni? Dia ada soalan ni, what is the probability this project can be completed on or before the 16-week deadline? Tu dia punya soalan ni. So due date dia bagi ialah before 16-week deadline. So deadline dia ialah 16. Tolak completion time kita tadi ialah 15 kan? Minggu 15 kan? Soalan yang pertama dulu. Macam awal tadi kita buat, pukul 11 tadi. Okay, expected date of completion ialah 15. So bahagikan dengan 1.76 tadi yang kita jumpa untuk sigma P. So kita akan dapat nilai Z ialah 0.57. Okey, 0.57 ni, okey ni hati-hati ini kena refer table Z. Ada satu table, nama dia table Z, taburan Baik, saya tulis ni. Okay, refer table Z. Table Z ni ialah table, saya tunjuk. Yang ni. Nanti saya bagi yang betul punya tu, yang gambar ni ambil daripada buku, dia jadi tak berapa clear.
Tapi nanti dekat belakang buku tu kan, saya ada juga bagi buku kan. Okey, dekat belakang buku tu ada appendix 1 tu. Dia tunjuk satu gambar rajah ini. Okay, nombor curve ni. Okay, merujuk pada 0.57 Z dia tu, maka probability dia dah ni 0.71566. 0.71566. Dalam e-learning pun saya masukkan kan, ada Z table tu kan. Okey. Jadi kita selesaikan dia tunjuk yang tadi tu. So kita selesaikan dia. Di mana kita dapat Z tu ialah, okey, cara tulis dia probability to complete less than 16 weeks is 71.57%. Okey, ini refer table, tengok table. So ini Z 0.5, lepas tu sini ada 0.07. Tengokkan ni, so dia ada nilai 0.71566 lah, tapi 57 tak apa. Inilah ni yang kita masukkan, ni yang kita kira tadi. Boleh faham? So berapakah kebarangkalian untuk kita siap ni? Disebabkan oleh kita nak minggu 16, tapi kita due date ialah minggu 16, expected date of completion adalah minggu 15 tu. Kata salah. Kurang daripada 16 week ialah 71.57. Satu poin 57 untuk kita ni, untuk probability untuk kita siapkan benda tu. Boleh Itu ialah Z tadi tujuan dia ialah untuk mendapatkan kebarangkalian. Okey. Sekarang ni kita tengok dekat belakang ni. Okey, saya ada bagi satu soalan yang panjang. Itu ialah soalan final Nampak tak yang saya tunjuk dekat laptop? President of Southwestern University tu. Itu ialah bentuk soalan yang mungkin dia nak lah develop network diagram. Okay, tu boleh buat. And determine critical path and estimate minimum project completion time. Semua boleh buat. Okay, cuma nombor 2 tu. Based on the developed network diagram, evaluate the probability of the stadium can be completed in less than 270 days. 270 days. Itulah dia soalan dia yang sekarang kita buat Z. Lepas tu yang nombor 3 tu, if it is necessary to crash the whole, okay, crash kita belum buat lagi. Sekejap lagi kita buat crash. Soalan Z ini, ini kalau cakap pasal soalan lah. Probability kita selalunya tanya dalam final exam lah. Kita tak masuk dalam test. Okay. So ada ni yang crashnya. Okay, belakang tu saya bagi dah contoh jawapan macam mana cara kita nak buat. Harap-harap terang lah sebab saya pakai pensel dia. Okay, tu nampak evaluate the probability dia. So kita nampak sigma. Okay, P untuk possibility untuk less than 270 days ialah 67.72%. Okay. Lepas tu ada sikit lah extra question kat bawah tu, bacalah. Okay. What permanent is provided. Okay, yang ni 71.57% chance of equipment will be in place by 16 week deadline. Ni semua dah terangkan tadi. Okay, kalau dah faham, kita buat satu soalan. Soalan dia soalan daripada saya ada bagi test 2 kan punya soalan.
Okey, semua ada tak soalan untuk test 2 tu? Dah ambil tak daripada e-learning? Okay, suara saya masuk tak ni? Masuk Doktor. Senyap sangat lah. Masuk. Okey. Okay, saya cek sekejap. Oh, bukannya test lah, final. Daripada final. Okay, saya cek. 13, itu semua tak lebih okey. Okay, saya tembak sekejap. Start sharing. Okay, masuk tak? Dah masuk Doktor. Okay. Ini soalan dia. Okay, yang ni soalan probability juga. Okay, soalan. Okay, IL Enterprise is a small investment banking firm that specializes in securing funds for small to medium-sized firms. Okay, it's able to use a standardized project format for each engagement. You are assigned as a project manager and given the network information and activity times for the latest client as in table 2.1. Okay, dia bagi dia ni. So dia bagi optimistic, most likely and pessimistic. Okay, ni predecessor yang kita buat masa awal-awal tadi. Okay, normal cost dan question ni biar dulu. Ini kejap lagi lah masuk. Okay, soalan ni ialah construct a project network diagram and estimate the expected completion time. Identify the critical part. Okay, macam mana kita nak buat benda ni? Okay, first kena tahu dulu berapakah dia punya time dia. Macam mana nak guna ni time ni? Ni ada optimistic, most likely, pessimistic. So time dia yang sebenar berapa kita nak buat? Itu yang kena kira yang ni tadi. Dekat table saya ni, dekat handphone. Ini yang kita buat ni, A and B ni ambil. Kemudian kita kena cek T. Expected time dia ialah A campur 4M campur B bahagi 6. Itulah masa yang kita proses ni untuk aktiviti masuk dalam CPM kita. Yang bulat-bulat tu kan. Yang kita masukkan masa-masa tu. Ni lah dia. Okay, so bila awak buat, okay saya tunjukkan saya nak awak buat lah. Okay, cuba buat yang ni. Cuba buat yang ni. Dapatkan expected time. Takut nanti kan sangkut pula. Tak faham pula.
Cari expected time nya dulu. Ambil gambar tu ke macam mana So awak tengok tu, cari expected time. Okey, kalau dapat satu baris pun dah cukup. Contoh macam A, dapat berapa expected time. So yang lain-lain tu awak faham lah maknanya. Okey, berapa dapat A? 30. Okey, betul. 30. Ada yang dah buat B, C dan seterusnya? Tengah buat tu. Okey, berapa? Kira berapa? B saya dapat 78. 78, jauhnya. Dia tak boleh jauh sangat ni, tengok Dia punya B ialah 6, 12, 24. Mana boleh dapat 78? Sorry. Dia mesti within dekat number tu juga. 13. 13. Okey, 13. C? 20. Okey, betul. D? 16. 16. E? 6. Okey, F? 5. 5. Okey, 30, 13, 20, 16, 6, 5. Okey, good. Okey, daripada situ, construct project tu. Bila nak construct project, kita gunakan time yang kita kira tadi. Masukkan dalam bulat-bulatan tu. Okey. Nanti awak akan buat benda tu. Okey, saya tunjuk yang ni. Okey, awak akan dapat satu bentuk macam ni lah. Nak buat tak? Nampak simple kan? Cuba buat. Nampak simple kan? Saya dah bagi contoh tu. Jawapan. Okey, cuba buat lah. Simple sangat lah jawapan ni. Dia belum masuk part lagi tu. Baru soalan pertama. Part tu nanti yang soalan B. Construct apa benda dia. Ataupun find out the probability. Siapa yang sangkut cakap Cik doktor. So sekarang doktor nak buat CPM. Cari completion time dia. Okay, alright. Construct project network diagram and estimate the expected completion time. Then identify the critical part. Dia ada A, B, C, D, F tadi kita dah nampak kan gambar jawapan dia tu. Maknanya simple je. Tapi saya nak cuba buat tu. Sebab dia tak ada kaitan antara maknanya ada aktiviti yang terpaksa tunggu. So kita nampak tadi jawapan dia macam selari je semua. So ambil masa 2-3 minit pun dah siap lah.
Itu attendance fee berapa dia punya completion time? Perempuan. Dapat tak bentuk yang macam ni? Itu 3, 9 dan 4 ini. So kita dapat tempat ni yang merah tu. Yang merah ni A, B, D, F. A, B, D, F. Nampak apa? Kalau correct value ni kita markah completion time setengah critical path setengah okay, analyze the probability. Soalan okay, analyze the probability that the project can be completed in 67 days. Dia punya Z value ada dekat belakang dia bagi dekat kertas soalan lah. Soalan dia pendek je. Cari probability. So bila nak cari probability, kita kena cari dulu sigma P kuasa 2. Kan sebab tadi formula Z ialah due date tolak expected date bahagi dengan sigma P. Okey, sigma P kena cari dululah. So sigma P berdasarkan pada variance. Variance datang dari mana? Daripada table, iaitu B tolak A per 6 kuasa 2. So start dengan table. Dekat table kita ada A and B tadi, so dapat nilai T. Sebelah T tu buat dia punya variance pula So variance sama dengan B tolak A per 6 kuasa 2 tu cari mana critical parts, dan itulah nilai variance yang kita kena carilah. Okey, berapa nilai variance pertama? Dia punya critical parts dia tadi A, B, D, F A, B, D, F. So cari A, B, D, F je. Dia punya variance B tolak A per 6 kuasa 2. Siapa yang dah cakap boleh, siapa yang dah jawab boleh beritahu jawapan awak ABDF punya variance. A 25. Okey, 25. B 9. 9. D 1. 1. F 1. F 1 juga. Okey, so 25 campur 9 campur 1 campur 1 dapat berapa?
36. 36. Puncakan dia. Sebab tu sigma P kuasa 2. So sigma P ialah punca kuasa 2 bagi 36. 6. Okey, 6. Okey, so masukkan balik dalam formula Z tadi. Z sama dengan due date tolak completion time bahagi sigma P. So due date kita 67. Dia bagi daripada case tadi. Completion time ialah 64. Daripada gambar CPM yang kita dah develop. Bahagi dengan nilai sigma P yang kita dapat iaitu 6. So jawapan dia 0. Jawab tu. Okey, berapa jawapan kita dapat? Okey, Z table saya dah tunjuk dekat dalam ni dalam skrin. Berapa nilai Z dulu? Z dia berapa? 67 tolak 64 bahagi 6. 0.5. 0.5. Okey, tengok jawapan dekat depan ni, dekat skrin ada nampak Z table tu. So kita punya nilai okay, 0.5 0.500. So ini okay. So jawapan kita ialah 0.6915. So ingat bila dia dapat ini 0.5 ni, kena tengoklah table dia. 0.5 inilah nilai Z. So 0.500. So jawapan dia ialah 0.6915. So from Z table, Z ialah 0.5. So P probability dia ialah 0.6915. So 69.15% to complete within 67 days. Ini jalan kerja tadi. Dia start dengan analyze probability. So ada A and B, so T dapatkan expected time. So kita dah kira ni semua. Ini digunakan untuk melukis kita punya CPM. Okey, katakanlah dah dapat jawapan tu. Okey, sekarang nak buat probability. Lepas daripada kolom yang ni kita tambah lagi satu kolom iaitu variance. Okey, variance sama dengan B tolak A per 6/2. So dapatlah untuk critical path dia yang 4 ni je. So dapat 25,911. Lepas tu kita kirakan sigma P dia tadi ni 25,911 ni. 25,911 kena puncakan sebab apa yang kita kira ni ialah kuasa 2. So dapatkan sigma P, sebab formula sigma P je sama dengan 6. Barulah masukkan formula Z sama dengan due date 67, completion time 64, sigma P 6. Dapat ni selesai. Okay. Okay, yang tu.
Okay. Okey, boleh kita bergerak pula kepada crashing time? Project crashing. Boleh dulu. Okay, ini yang the last one iaitu project crashing, trade-off and project crashing. Okay, it is not uncommon to face the following situation. Bukanlah satu yang tak biasa pun kita nak buat sesuatu tu behind schedule. Okay, the completion time has been moved forward. Ada masa-masanya kadang-kadang kita dah kira masa tu siap pada minggu 15. Tapi atas desakan-desakan maka kita terpaksa crashkan dia. Maksud crash katakanlah sebuah sekolah nak dibuka pada bulan Januari. Tapi kita dah buat kiraan bahawa kita dapat siapkan dia pada bulan 2. Okey, so ada 2 bulan tu terawal. Jadi adakah 2 bulan terawal tu kita mampu buat pada bulan Januari tu kita boleh siap? Januari awal lah maksudnya, maknanya bulan 12 akhir lah. Adakah kita sempat buat? So dia akan cuba buat crashing. Maksud crashing ialah daripada mungkin crane tu, katakan kita ambil dia punya effect implication dia lah, kalau crane tu kita sewa mungkin 2 crane aja. Jadi sebabkan itu maka kerja tu agak lambat. Tapi disebabkan kita nak cepat maka kita ambil kita ubah suai masa tu dan menyebabkan sumber tenaga terpaksa ambil lebih ataupun mesin terpaksa sewa lebih sikit. Daripada 2 tadi jadi 3. Macam itulah. Jadi crash time ini sangat mempengaruhi kos-kos jugalah. Tapi dia tidak mustahil untuk kita buat supaya dia jadi kita dapat mempercepatkan lagi projek kita supaya dia siap pada waktunya. Boleh faham Okey. So itu dia project crashing. Kita nak singkatkan masa yang kita dah kira tadi. Okay, factors to consider: the amount by which is an activity is crash, in fact permissible. Okay, yang ni kita tak boleh buat apalah kalau katakan heat treated in furnace 48 hours. Ini memang tak boleh buat apalah. Kalau dia kata macam kita buat rumah kan, berapa lama satu-satu tiang ke apa benda nak curing? Berapa lama kita kena ambil masa bagi dia betul-betul keras? Siapa tahu? Saya tak tahu. Kalau pernah buat rumah kan, orang kata tiang tu janganlah baru 2 hari. 2 hari kita tak tahulah, katakan baru sehari keringkan, dah letak pula beam kat atas tu. Boleh tak? Apa kesan dia? Menyebabkan simen tu tak kuat kan? Dia boleh pada satu masa nanti dia bukan pada masa berat beam itu nanti tak tertanggung oleh tiang tu. Sebab tu tiang tu kena tunggu dia betul-betul keras baru kita boleh letak beam. Kan? Itulah. Maknanya kalau dalam kes tu tak boleh lah dia kata dia kena consider benda-benda ni je. Maknanya amount which an activity is crash is in fact permissible. Benda yang dibenarkan saja. Kalau tak dibenarkan maknanya tak masuk akal, jenis yang ada curing, kena perlu menunggu tempoh, itu tak boleh. Okay, the shorter activity duration will enable us to finish the project by the due date. The total cost of crashing is as small as possible. Kita nak cubalah total cost dia tu adalah yang terkecil. Bukannya maksudnya bila dibenarkan crashing mentang-mentang dapat grant kan. So kita kata boleh crash. Bila crash kita tak ambil kira pun aktiviti tu adakah aktiviti yang melibatkan kos yang mahal ataupun tidak. Sebabnya macam katakan aktiviti A, B ni semua, okey kita tengok yang critical parts lah. Yang critical parts ni katakan A ni lagi mahal daripada B, janganlah kita pergi crash yang aktiviti A, kita crash yang B yang murah sikit. Macam itulah cara susun dia. Kita menyusun dia mengikut pada yang paling kos yang rendah. Barulah kita tengok yang kos tinggi. Dan selalunya dia ada bagi limitation lah, dia tak adalah sampai kita habis-habis crash kan tinggal 2 hari, tak adalah macam tu Okay, compute the crash cost per time period. Okay, formula ni kena pegang. Crash cost per period ialah crash cost tolak normal cost bagi dengan normal time tolak dengan crash time. Okay, using current activity time, find the critical parts. Okay, apa maksud dia yang formula tu?
Okay, baca dulu. If there is only one critical path, then select the activity on this critical path that it can still be crashed and has the smallest crash. Okay, just teori je lah. Nanti kejap lagi kita buat yang betul-betul lah. If there is more than one critical path, then select one activity from each critical path such that each selected activity can still be crashed. Ini untuk case kalau tiba-tiba dalam dalam projek itu ada dua line yang critical. Jadi bila dua-dua line critical, kita cuba ubah satu line, katakan line atas tu line yang ada A, B katakan tiba-tiba dekat CD yang bawah pula dia kena ubah jugalah. Sebabnya kalau bawah atas tu dah pendek ke masa, bawah tak pendek kan, terpaksa kita ambil juga yang, ingat tak calculation forward tu, ambil yang tertinggi kan. Kalau ambil yang tertinggi balik semula lah. Kita crash yang atas, CD tu tak siap lagi, tak boleh juga kita siap cepat projek kan. So bawah kena cepat juga. Macam tu lah maksud dia yang ni each selected activity can still be crashed. Select one activity from each critical path such that each selected activity can still be crashed. Okay, the total crash cost of all selected activities is the smallest. Okay, ni syarat yang kena pegang, yang smallest lah. Okay, note that a single activity may be common to more than one critical path. Okay. Okay, update, lepas tu buat lagi. Yang ni leceh sikit Tengok yang ni, soalan. Okay, company Milwaukee Paper Manufacturing, ambil contoh yang tadi yang pukul 11 pagi tadi, has been given only 13 weeks instead of 16 weeks to install new pollution control equipment, office port audit shutdown, solve the problem. Sebenarnya soalan ni panjang tapi kita ambil kata maksudnya dia nak crash kan daripada 16 week kepada 13 weeks. Okay, apa yang kita kena buat? Okay, ni yang itu 16 dan 15 silap. Okay, 16, 15 weeks untuk jadikan 13 minggu Okay, ini akan diberi aktiviti A, normal time dengan crash time akan diberi, cost normal pun akan diberi, crash cost pun kita akan diberi. Jadi apa yang kita nak kira ialah crash cost per week. Dan juga kenal pasti mana satulah yang dia punya critical path. Okay, dalam bentuk gambaran graf, sebenarnya dia macam ni lah. Tu. Maksud dia, dia kata untuk aktiviti B, ambil contoh ni, aktiviti B ni, normal time dia ialah 3 hari, dia dah tulis. Okay, normal time dia 3 hari, dia makan kos banyak 30,000. Andainya kita nak crashkan dia kepada 1 hari menjadi 1 hari, maka kita makan 34,000. Saya ulang kalau kita ambil 3 hari untuk menyiapkan aktiviti B, kos dia ialah 30,000. Sekiranya kita nak siapkan aktiviti B 1 hari saja, maka kosnya adalah 34,000. So apa andainya kalau nak crashkan dia jadi 2 hari je. Ini kita kena jawab lah. Sebab tu ini kena pakai formula. Okay, formula dia ialah, okay, kita ambil yang crash cost tolak normal cost. Crash kita ialah amount yang tinggi tadi 34,000 tolak dengan 30,000 bahagikan dengan perbezaan masa tadi. Okay, crash time dengan normal time punya beza. Jangan pedulilah siapa positif siapa negatif. Kita ambil perbandingan dalam bentuk perbezaan. Maksudnya 34 tolak 30. Kalau buat 30 tolak 34 pun jawapannya 4,000 lah. Maksudnya mencari perbezaan lah. Perbezaan dia. So 4,000 bahagi dengan 2. Kalau bahasa matematik dulu kita panggil apa? Modulus kan. Kita buat dia dalam bentuk magnitude. Bentuk magnitude. Tak ada ambil kira vektor. Maknanya tak ada positif negatif pun. Okay. So jawapannya ialah 2,000 per week untuk aktiviti B. Okay, so apa yang kita kena buat yang ni pun samalah. Daripada soalan ni kita kena kira satu-satu ni.
untuk crash course per week setiap satu. Bezanya dengan yang probability tadi, kita pilih kan critical path, mana critical path, so kita pilih yang itu je untuk kiraan. Tapi dalam kes ni semua ni kena kira tau, sebabnya bila kita dah melalui satu langkah, kita pilih lah apa benda, katakan kita pilih 750 lah untuk kita crashkan. Kadang-kadang yang lain-lain akan berubah, dia pun akan jadi critical path. Dia boleh berubah bentuk jadi critical path untuk aktiviti-aktiviti lain. Sebab tu kita kena kira semua siap-siap. Kalau macam probability tadi tak ada, kita ambil je siap-siap yang mana, kita ambil yang untuk critical path saja, kita identify kira yang tu je. Tak naklah buang masa kira semua orang kan variance tu. Tapi dalam kes ni semua kena kira. So kita tulis dulu yes, mana yang critical path tadi, A, C, E, G, H dia kan. Okey. Kemudian dia dah kira. Okey, kita start pilih. Kita tengok tadi yang kecil, yang yes ni yang kecil bagi yes ni ialah ada 750, 1000, 1000, 1500, 3000. Siapa kita nak ambil untuk kita crashkan? 750. Kita ambil yang murah dulu. Tadi kan dia dah bagi prosedur dia ialah 750, ambil yang rendah. So ambil 750. Kita pun ambil 750. Yang maknanya normal time dia 2, dia crash dia ialah 1. Maknanya yang dibenarkan hanya 1 hari je Okey. Kalau katakan dibenarkan 2-3 hari kat sini, ambillah dia dulu. Tapi baik-baik, kadang-kadang bila kita ambil orang lain ada crash, yang tu kita kena buat satu-satu, leceh sikit lah. Buat satu-satu sampailah kita berjaya crashkan dia mengikut pada limit yang dibagi. Kadang-kadang dia kata 3 bulan, dipercepatkan 3 bulan, macam tu. Ataupun sehingga kos sekian-sekian, dia kata. Tidak boleh melebihi sekian-sekian. Dia bagi itu limitation dia. Tempat menunjukkan kita berhenti sampai situ je. Okay, so 750, 1000, 1000, 900, 3000. So kita akan ambil 750 lah. Okay, by crashing activity A 1 week, we reduce the project completion to 14 week. Okay, with additional cost 750. Okay. Okay, so yang ni tadi 2, kita potong dia jadi 1. Okay, bila kita potong ni 1, okay, bila kita potong ni 1, dia akan berubah nombor semua Okay, nampak ni 1, 2 lagi 1. Okay, ni pun akan jadi 1 kan, nampak 0 campur 1, 1. 1 campur 2, 3, nampak? Kalau tak ni tadi 0 campur 2, 2 kan, sini 2. Tapi kita dah ubah, so semua kena ubah. Kita kena buat balik kiraan dia. Itu sebabnya akhirnya kita dapat 14 hari. Okay, bila dah 14 hari, belum selesai lagi. Sebabnya dekat sini dia ada bagi syarat ke? Saya pernah lupa, dia rasa dia ada bagi syarat sehingga 13. Okey, dia bagi syarat sehingga 13. Minggu 13, dia nak siap hingga 13. Okey, so cari lagi. Okey, 750 ni dah tak boleh pakai sebabnya kita dah ambil 1 hari ni, cukup dah. 2 tolak 1, 1 hari je kan dibenarkan. Okey, yang ni nampak Oh, okey, saya tunjukkan. Okey, ni gambar tadi. Perasan tak? Yang B, D ni, yang mana sebelum ni ACEGH kan? ACEGH. Okey, bila kita ubah ni jadi 1, ada yang jadi critical path juga. Nampak? Yang ni ada 1 jalan critical path, ada 1 lagi critical path yang lain. Dia berubah juga jadi critical lah. Sebab tu kat sini nampak dia ada tulis yes yang baru. Nampak? Yes yang baru. Okay. Sekarang ni daripada yang yes yang ada ni, pilih lagi 1. Mana yang murah lah. Okay, kita nampak C 1000, D pun 1000. Kalau ini 1500, yang ni 3000.
Okey, kita pun kata kita nak cuba C. C dulu Tapi ingat dalam kepala ada D Okey, nanti dulu. Okey, dia bagi ni, by crashing activity C and D, the total crash is 2,000. If crash G, the crash cost is 1,500. Okey, dia bagi jalan lah Okey, yang ni jalan dia. Kita tadi ini dah jadi satu. Sekarang ni yang ni. Dia kata kita crashkan. Tadi yang ni, saya cek balik. C ni ialah 2. Betul lah. So 2 dia akan jadi 1 sebab nak crashkan dia. Okay, kalau kita crashkan dia, dia punya cost dia jadi 1,000 kan? Penambahan. Okay, kalau saya jalankan dia, awak tengok 1 campur 1, 2. Tunggu sini 2. 2 campur 4, 6. Okay, tunggu sini 6. Yang bahagian sini, 3 campur 4, 7. 6 dengan 7 siapa menang? 6 dengan 7. 7. Kalau 7 menang, apa faedahnya saya tukar tadi yang ni? Tak ada faedah kan? Menambahkan crash je tapi saya terpaksa melangut tunggu lagi orang ni, yang D ni. Saya terpaksa menunggu yang D ni siap juga. Jadi dalam kes ni, kita ada 2 kali lah kena crash tempat yang berbeza ni. Satu ialah C ni, di mana dia telah menanggung kos 1,000 tambahan. Satu lagi yang kita tengok crash critical parts dia ialah yang murah tadi 1,000 kan. Okey, kita tengok satu lagi, mana Okey, satu lagi yang sini lah. Ni yang D ni. D ni kena crashkan juga, jadi 3 campur 3, 6. Barulah dia boleh crashkan baru boleh crashkan. Okey, so dia akan jadi 13, tapi ingat ini saya tak tulis dah dia ada. Okey. Okey, jadi yang ni dah penambahan 1,000. Kalau penambahan 1,000, maksudnya kos yang untuk saya tanggung ialah 750 campur yang C tadi 1,000 campur D ni ialah 1,000. So 2,750 penambahan. Di mana completed time dia ialah 13. Tapi saya tak bijak. Tahu sebab apa saya tak bijak? Sebabnya kalau saya tengok sini ada completion time, patah balik kena patah balik sekejap. Okey. Kalau saya ambil C, saya kena ambil D juga supaya dia dapat yang dekat merge tu nombor yang sama So ada 2,000 yang kita tanggung kat sini. Tapi kalau saya tengok dekat G ni 1,500 tapi satu aktiviti je. Kalau tadi 2, jadi 1,000 jawab 1,000, 2,000 dah penambahan. Yang ni 1,500 je. Okey, kenapa 1,500? Sebab ni 5 ni jadikan 4. Bila saya potong yang ni 7 campur 4, 11. 11 campur 2, 13. Nampak? Terus je dapat. Tak payah saya pergi crash yang C dengan D. Okey, saya tanya, apa strategi dia sebenarnya? Macam mana cara kita nak pilih? Mata tu mana jadi ada 2 serampang lah. Siapa boleh buat dia punya summary dia? Susun strategi. Siapa nampak? Macam mana strategi dia? Okey, yang pertama memang kita tengok kos kan. Masalahnya kos yang terlibat ialah kos yang berada di kita panggil apa? Di bahagian awal-awal. Okey, kalau dia berlaku dekat bahagian awal, memang ada kemungkinan untuk kacau satu lagi line. Okey. Yang ini kes dia nampakkan 1,000 tu murah tapi sebenarnya 1,500 lagi murah sebab dia tak kacau orang lain. Jadi dia punya strategi ialah pilih yang ujung-ujung tu. Dalam kes ni
Selepas kita consider RM1,000 yang murah, tapi kita kena tengok balik mata kita tu. Mata kita tengok balik yang satu lagi RM1,500 tu hanya sekali saja. So ambil yang nilai G. Ni kena cekap lah senang kata. Mata kena cekap. Bila kita buat yang ni, barulah kita nampak kos kita tadi A 750, hanya G je yang terlibat 1,500. So nilai dia ialah 2,250. So completed time dia ialah masih 13 juga, tapi kosnya adalah murah. Nampak conclusion dia, by shortening ACD to get 13 weeks, di mana additional cost dia 2,750. But by shortening A and G to get 13 weeks, additional cost is only 2,250. Okay, so kita choose activity A dan activity G. Faham? Faham. Tapi dia macam mana nak buat, kan? Macam mana kita nak memulakan menulis tu? Okay. Tengok example 2 ni. Okay, cuba buat. Okay, dapat.
Okay, dah siap? Belum Doktor. Tengah buat lagi Doktor. Ingat, okay.
Okey, dah siap. Belum, Doktor. Oh. Pause.
Doktor saya tak dapat lah doktor. Ya? Tak dapat. Sampai mana awak berhenti? Saya Okey. Yang awak dapat tak jawapan 22? Yang untuk keseluruhan yang masa normal time tu. normal time dapat dekat CPM saya dapat 22. Okey, yang ni dah dapat 22. Dapat dia punya critical pass dia BDEH kan? BDE betul. Okey. Lepas tu awak buat jadual. Awak buat jadual tak? Okey. Okey, jadual menunjukkan normal time, crash time, normal course, crash course. So yang ini kita kena tambah crash course. Tengok ni tengok dekat table tu, dekat handphone saya. Crash course tolak normal course bahagi dengan time ni kejap Mana nak? Saya tak boleh nak ni lah, tak boleh nak lock lah. Awak boleh lock semua? Boleh doktor. Okey. So crash course tolak normal course bagi dengan perbezaan masa dia tu. So awak kira lah satu-satu. 2,400 tolak 2,000 ni semua dapatlah 200, 250, 300, 300, 200. Ingat critical pass kita BDH. So H pula, mana ada H? N. Okey, BDE. So BDE kita 250, 300 dengan 200. Yang paling rendah ialah 200. So kita nak manipulatekan E ni, nak ambil dia untuk crash kan. Okey, so kita pun akan lukis. Okey, lukiskan. Ulang balik lukisan atas tu Kita buat balik, ambil balik masa dia je, jangan ambil dia punya isi, ambil dia punya masa je. Bukan kiraannya. Okey, dah salin balik masa kiraan masa dia tu. Kita kena crashkan yang 9 jadi 8. Kita nak ambil E. E kita nak crashkan satu hari. So 9 jadi 8. Dan dalam masa sama, ekor mata kita tengok sini Okey, 9, 8 dibenarkan satu hari je ni. Sebab 9 nak pergi 8 satu hari je. So tak boleh nak crash lagi. Kalau tak kita boleh juga. Betul Ansur kata ambil dua ni lah. 2 months lah dekat E ni kan. Sebab kalau kita tengok ni jauh ni. Dia nak jadi critical jauh. 13-21. 6-14 ni kan. 6-14 jauh. So dekat sini kita boleh main-mainkan lagi. Kalau tak kan kita kena tengok mata sekejap tengok atas kan. Takut ada critical parts tu kan. Tapi dalam kes ni jauh lagi. So 200 ni kita dah ambil dekat E. Kita dah contribute dekat E ni. So dah jadi 8. So masa dia kita kira balik. Ulang kiraan ni. Kita dapat 21. Okay. Settle baru 1 minggu, 1 bulan. So additional cost dia RM200. Okay, sekarang ni kita tengok balik jadual. Ni tengok jadual. 200 dah habis, dah tak boleh pakai dah. Tengok pula, yang ada lagi satu ialah 250 dan juga 300. Ambil 250. Okay, kalau kita ambil 250, dia daripada 7 nak jadi 5, ada 2 hari sebenarnya dibenarkan. Okay, kalau dibenarkan 2 hari, tadi saya sebut dia yang ni susah nak jadi critical pass untuk yang line atas ni. Ambil siap-siap 2 hari ni. 2 bulan ini. Ambil 2 bulan ni. So saya pun tak nak buang masa, saya kata okey lah saya ambil B ni, saya salin balik ni A, B, C semua ni, saya salin balik jadual dia. Ambil balik masa dia yang tengah-tengah ni. Then kita pun cut. Kita crash kan masa yang B tadi. Jadilah 5. Sebab dia boleh pakai 2 hari, 2 bulan. So 5, kira balik. Bila kira dapatlah 19. Itulah apa yang target kita nak. Dia kata jadi kurangkan. Soalan dia kata reduce by 3 months. 3 bulan dibenarkan. So sekarang ni 19 dengan 22 kan dah 3 bulan dah tu. So kita dah berjaya lah. Reduce dia punya masa. Okay. Bila dah reduce masa, tengok balik cost dia. Tadi 200. Lepas tu yang ni ialah 250. 250 sebab 2 kali. Okay, so kita tahulah 20 months to 90 months ni additional cost dia ialah 200 campur dengan 250 campur 250 jadi 700. Extra cost dia 700. Okay. Faham tak sampai sini? Ada sangkut mana tak?
kita ada pilihan B, D dengan E doktor kan untuk Betul. B, D, E. B 250 kos dia. D 300. oh okey faham. E 200. Kita kena pilih yang murah. Faham. Yang murah ni E tadi. So E kita dah ambil dah, habis dah. Dah tak boleh dah. So pilihan kedua ialah B. Sebab B ni 250 banding awal ni 300. So kita ambil B, tapi terus orang kata tamak terus ambil dua lah. Sebab apa? Strateginya ialah kita tengok ekor mata tengok ni 6-12, jauh lagi ni dia nak jadi critical parts. So terus ambil dua. Okey, kita kira balik. Okey, 19. Dapatlah. Tapi ingatlah kos dia dah tambah 250 dua kali. 500, so 200 yang 500, 700. Cuma ini baru extra cost Kalau ditanya berapakah overall cost untuk menjadikan dia kepada 19 weeks ni? Kepada yang reduce 3 months ni. Siapa dapat tahu? Siapa dapat ni? Siapa boleh agak? Kalau dia kata overall cost dia. Berapa overall cost? Mata nak tengok mana? Overall cost. Ni tengok ni. Ada normal cost ni. RM2,000, RM3,000, RM1,000, RM2,000, RM5,000. Ni cost yang kita kena tanggung dulu. Campurkan dia, dapat nilai ni. Campur dengan additional cost kita tadi. 700. 800. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16,800 kos untuk siap projek. Dengan menyiapkan dia pada completion time dia 22 bulan. Okey, tapi kalau nak jadikan dia kepada 19 bulan, 16,800 ni kena tambahkan dengan 700. 16,800 kena tambah dengan 700. Itulah jumlah kos yang kita kena allocate, kena tanggung lah. Kena ada bajet tu. Okay, ada nak soal lagi? Ada yang nak tanya lagi? Kenapa doktor tambah 500? Okey, kenapa tambah 500? Okey, siapa boleh jawab? Kenapa tambah 500? 2 bulan datang daripada mana? Kos mana? Okey, nanti ni. Yang ada kat formula ni. Crash cost tolak nama cost ni kan ada 250 ni. So dah 2 kali ambil 250. Sebab B ni kita potong 7 jadi 5, 2 bulan dah. 2 bulan, 1 bulan 250. Sebab tu sini tulis crash cost per normal, tolak normal cost bahagi dengan time. Jadi ini ialah crash cost per months. Per months ni, semua ni. Jadi kalau 2 months, darablah 2. 250, darab 2. So ni 250 ni. Oh, 2 kali. faham doktor. So 700, tambahkan dia. Dah faham. Okey, saya nak tunjuk final exam sekejap
Sekejap tu saya tak ingat tak. Apa saya? Tadi pula soalan ni. Okay. Okey, cuba ambil yang ni. Okey. Saya dah kira kot tak apa. Boleh nampak tak? Okay. Okay. Okay, aktiviti dia ada sampai G. Okay, dia bagi predecessor dia. Kalau tadi dia dah bagi simbol tu kan. So kita tak payah fikir A lepas B, B lepas A ke apa. Tapi yang case ni, dia bagi dalam bentuk table. Predecessor, maknanya siapa yang mendahului. A lepas B, macam ni maksudnya B lepas A. B lepas A, C lepas A, macam tu. Okay. So normal time dia bagi 3, 6, 10, nampak susunan berbeza sikit. Ni dia buat normal, okay, time dengan cost. Crash, time dengan cost. Tadi dia buat normal time, crash time. Normal cost, crash cost. Okay, so yang ni time dengan cost sekali dengan normal, time dengan cost dekat crash. Okay, so kirakan dia punya soalan tak apa, salin dulu, nanti saya sebut.
Okay, dah salin lah. Sekejap doktor tak clear sangat. Saya tak clear nombor. Dah. Doktor saya tak clear. Okey. Okay, soalan dia ialah Okey dah. cari critical path dan completion time. Kemudian total cost. Critical path, completion time and total cost. Kemudian soalan B, dia nak kita shorten 2 months. Shorten 2 months. So berapakah new total cost dia? Okey doktor. Okay, so first buat dia punya CPM, network dia. Buat yang bulat-bulat, dapatkan completion time dia tanpa mengambil kira crash. Okay, siapa yang dah siap boleh beritahu berapa dapat untuk tengok sama ada betul ke salah. Untuk nombor time dulu. Kita dah nak habis tau. Project management dah habis ni. Kita ada lagi dalam berapa jam? Sejam Sejam setengah? Ke 2 jam? Doktor nak habis berapa? 3. Uish. Awal. 4. 5. Kita ada baki lagi. Nak bincang tak apa soalan? Untuk test. Boleh. Boleh doktor. Nak bincang tak apa. Boleh doktor, boleh bincang.
Doktor completion time dia 25 doktor. Saya kena reply dekat chat lah, Cap. Oh ya. Doktor macam tak respon je. Doktor pergi toilet. Macam speaker doktor tak on. Kalau salah betul kan apa soalan dia tadi ya? Dah buat belum ni? Untuk completion time 25 doktor. Senyap je semua. Doktor. Doktor. Kita tak dengar. Dah. Senyap tengah buat ke apa? Doktor. Tak ada, tak dengar apa pun. Dengar suara kami tak. Ni ya. Ya ke? Sekejap masalah ni. Apa soalan dia tadi ya? Okey, lagi sekali cakap. Hello doktor. Hello doktor. Doktor. Tak dengar apa? Kejap Asal saya tak dengar? Oh, ya ke? Ya, dengar suara saya tak? Dengar doktor, dengar. Dengar. Baru dengar? Tadi tak ada? Doktor. Baru dengar? Okay, alright. Apa yang terjadi Tak faham. Okey. Dah buat sampai mana? Saya dah completion time 25. Okey, completion 25 betul. Dia punya critical path? Critical path dia A, D, F dengan G. Ada G. A. Okey. A, D, F, G. Saya tak pasal. Okey, A, D, F, G. Betul. A, D, F, G. Dia punya completion time? Completion time 25. Okey. Dia punya total cost? 45,000. Berapa? 45K. Okey, 45. Dia bila dia shorten 2 months dapat macam mana? Dia punya cost dia? Shorten 2 months. Belum buat ni. Belum buat ni. Orang lain okey tak yang untuk bahagian A? Okey. Okey, saya tunjukkan jalan untuk A.
A tu A. Semua dapat yang sama kot. 25. AADFG. Completion time. Total cost 45,000. Okay, B. Bila dia shortenkan pada 2 months. Bukan kepada shorten 2 months. Sebanyak 2 bulan. Sebanyak 2 months. Lain kan? Shorten kepada 2 months dengan shorten 2 months berbeza. Shorten kepada 2 months maknanya 25 months ni nak jadikan 2 months. Tu. Satu lagi shorten 2 months. Maksudnya dia nak jadikan 25 jadi 23. Okey, cuba dapatkan lebih kurang macam saya punya. Buat jalan kerja tu. Cuma kau tak faham, bertanya. Tapi buatlah. ADFG. G. Doktor dia nak cari apa tadi doktor? Shorten 2 months. Shorten 2 months punya course Dia 2 months pun nak jadikan completion time dia jimat 2 bulan. Oh, So berapa kos yang kena tanggung? kos yang kena tanggung 52,000. 20 apa? 50 20,000? 2,000. 52,000 keseluruhan. Tingginya. Saya tahu. 7,000 dia punya kalau kita shorten. Okey, dia punya cost tadi 45,000. Dia punya additional cost yang pertama dapat 2,000 kan? 2,000 betul. Okey, lepas tu yang kedua? Yang kedua 5,000. 5,000. Saya punya 2,500. Awak ambil aktiviti berapa? Saya ambil aktiviti D. Okey. Oh, dia nak okey sorry. 2 bulan je. 2 bulan Awak tu. ambil 3 bulan tu. 2 bulan termasuk yang crash A tadi. Sebab tu kena baca limit.
kalau tak ada limit, kita berlanjutan tu sampai 2-3 muka surat. Bila ada limit tu kadang dia nak 2-3 jalan kerja je. Completion time 23 bulan. So 23 bulan. So additional cost 2,000 campur additional cost 2,500. So dia punya total cost 45,000 campur 2,000 campur 2,500 menjadikan 40. 9,000. Berapa new total cost dia? 49,500. Okey, 49,000. Orang lain dapat tak ni? Orang lain dapat tak? Nak buat lagi tak? Dapat okey. Dia dapat. Itu je lah soalan dia. Susah ke? Tak susah tapi leceh. Sebab ini 2 jalan kerja tau. Dia ada yang sampai kadang yang ini ni dia akan jadi critical part. Bahagian tu yang jadi kadang-kadang kita main-mainkan dia tu. Lastnya kalau katakannya dia ada critical part sini murah, yang ni pun murah, baik-baik lah awak tengok mata kat sebelah sini. Macam tu. Mata kat sini. Mungkin yang ni yang lagi murah. Nampak secara direct dia ni murah. 500 katakan. Yang ini nampak mahal 700. Tapi bila 500 campur 500 jadi 1,000. Sebabnya kita nak jadikan dia tally kan. Kalau tak nanti sini katakan ni 13, sini 14 katakan 13, sini 12. Nampak ni ketika ni kalau dapat satu hari lagi ni ketika dia. Untuk kes ni. Kalau kat sini lah dia punya kos yang murah. Tapi dia tak buat macam tu kan. Dia buat yang ujung ni. Yang ni tak ada. Ini sebab 2 bulan. 2 bulan maknanya sini dengan sini je. Tapi kalau dia nak manipulatekan soalan ni boleh aja. Menyebabkan sini pun kritikal, sini pun kritikal. Sini memang jadi kritikal lah. Kan? So tengok kos orang dua ni kalau campurkan jadi berapa. Dengan satu lagi kos dia seorang-seorang ni. Dia nak kita pandai pilih. Decision making tu betul. Okay? Okay. Doktor. Doktor, kalau saya nak tanya yang out of topic daripada ni. Kalau macam kalau kita in a real project, saya yakin yang step dia ni mungkin lebih daripada 10, mungkin ada yang beratus. Betul. Okey, jadi kita gunakan metod yang sama ke ataupun kita ada software khas yang ada. Lebih yang Microsoft Project. Software dia ada tapi kita tak ada lah, yang UTM ni tak ada lah. Tapi kalau orang pengurusan memang dia orang ada tau. Dengan kalau ada syarikat yang memang project base, dia orang beli software tu. Microsoft Project. Cuma kita ni nak tahu macam mana software tu buat. Apa sebenarnya yang berlaku dalam proses dia memilih tu. Itu sebenarnya kita nak check. Kan sebab kita rasa macam memanglah mudah kita pakai je software terus dapat kiraan kan. Tapi apakah di sebaliknya? Kan macam kita tengok budak-budak lah menghafal CV 3 kali 5, 15. Apa sebenarnya yang di sebaliknya? Apa yang 3, apa yang 5? Adakah grup, adakah ahli dalam tu ke apa kan? So cara dia nak menerangkan tu, dia tunjukkan manually lah satu-satu macam kita sekarang lah. Kita tunjukkan satu-satu apa reason dia di sebalik pemilihan tadi. Kadang-kadang ada yang software dia cukup intelijen tau. Maksud cukup intelijen, kita tak payah buatkan decision making dia. Dia yang buatkan. Dia yang pilih. Sana dipilih. Tapi ada masa kadang-kadang software yang tak berapa intelijen, kita kena buat dulu keputusan. Kita kena pilih. Kita pilih aja, baru dia boleh proses. Atau pilih lagi, baru dia proses. Itu lebih pada macam buat analisis tool je lah. Tapi kalau yang jenis AI ni, jenis yang improvement pun dia ada dalam software tu, yang tu memang cukup bagus lah sebab tapi mahal. Sangat mahal. Jadi terpulanglah pada bajet projek syarikat tu. Kalau syarikat tu memang jenis mega, dia selalunya adalah benda tu.
Tapi kalau projek yang kecil-kecilan, kita dapat tahu cara ni pun dah kira bagus untuk kita buat decision making. Okay, faham doktor. Terima kasih doktor. Okey, kita dah pukul 4 sebenarnya. Kita sambung nanti pukul berapa? 5 Pukul 5 boleh? Pukul 5. Okey, kita berehat, nanti pukul 5 kita masuk untuk bincang apa ni, nak tengok sikit lah macam mana